Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Julai bersama saya Adi Akmal Sharom dan berikut tajuk utama malam ini. Tragedi kepala air penduduk masih trauma. Juga pendakap gigi untuk kanak-kanak jejas tumbesaran gigi kekal. Penduduk yang tinggal berhampiran Sungai Iboi trauma setiap kali hujan lebat melebihi 1 jam kerana bimbang bencana kepala air dan banjir lumpur bakal berulang. Aliran arus sungai deras sehingga melimpah dan memasuki kediaman menyebabkan penduduk takut dan risau risiko yang bakal dihadapi mereka. Antara kampung yang terkesan adalah Kampung Iboi, Latar Celak, Padang Empang, Masjid Iboi, Bendang Padang, Bendang Becah, Jerai, Hangus dan Bukit Hijau. Kejadian kepala air dan banjir kilat yang berlaku semalam turut mengakibatkan 300 penduduk daripada 75 keluarga terjejas apabila air setinggi 0.5 meter memasuki rumah mereka. Walaupun pada semalam air tak sebesar mana, tapi mereka bimbang dan risau apa yang berlaku masa 4 hari bulan hari itu. Sebab masih kolam-kolam tu masih ada banyak lagi di atas tu yang takut dengan air. Jadi belum buang, belum pecah lagi. Jelas Abu Hassan, satu pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Terbuka Kampung Padang Empang dibuka bagi menempatkan 58 orang mangsa daripada 19 keluarga. Sementara itu, mangsa Azidi Aziz, 43 tahun berkata, keadaan cuaca tidak menentu menyebabkan dia sekeluarga menjadi takut dan akan bergegas mengambil dokumen penting dan terus keluar mencari tempat selamat. Bila hujan jadi orang kata apa, jadi macam trauma. Tengok ayak naik sikit kira simpan kira nak lari lah. Sementara itu, Rosnah Osman, 59 tahun berkata, kejadian 4 Julai lalu meninggalkan kesan yang amat mendalam baginya kerana kejadian itu berlaku di depan matanya. Kejadian di depan mata 14 tu, saya tengok sendiri air bergulung-gulung. Tak, jadi macam trauma. Ngeri. Hujan lebat lebih 1 jam pada petang semalam mengakibatkan kejadian kepala air dan banjir lumpur sekali lagi berlaku di Kampung Iboi. Dalam kejadian yang sama 4 Julai lalu, 3 mangsa daripada satu keluarga maut selepas rumah mereka dibawa arus. Polis sedang menyiasat kes seorang ibu yang mendakwa anak lelakinya yang menghidap autism didera guru di sebuah pusat terapi di Skudai sebagaimana tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Rupiah Abdul Wahid berkata, kesemua pihak yang terlibat dalam kes berkenaan telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. ACP Rupiah berkata pihaknya mengesan satu hantaran seorang pemilik akaun Facebook, Cik Puan Zeti, berhubung kes berkenaan. Hasil semakan mendapati isu yang ditularkan oleh pemilik akaun itu adalah satu kes yang masih dalam proses siasatan pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara. Selepas siasatan awal terhadap pengaduan itu, kanak-kanak tersebut telah dirujuk ke Hospital Kulai untuk mendapatkan rawatan dan pemeriksaan perubatan. Menurutnya, kanak-kanak itu juga telah dirujuk ke Hospital Sultan Ismail bagi mendapatkan penilaian khusus oleh pakar kanak-kanak. ACP Rupiah berkata polis akan mendapatkan laporan perubatan mangsa secara rasmi sebelum kertas siasatan dikemukakan kepada pihak timbalan pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 31 Fasal 1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Menerusi hantaran itu, wanita tersebut mendakwa anaknya dimasukkan ke sebuah pusat terapi di sebuah institut pengajian tinggi di Skudai sejak November 2019 dan kejadian tersebut dipercayai berlaku pada 7 Julai lepas. Wanita itu mendakwa anaknya yang berusia 6 tahun telah didera oleh guru terapi sehingga mengalami kesan lebam di bahu kiri yang berbentuk jari selain kesan cubitan di dada.
Sementara itu di Negeri Sembilan, polis sedang mengesan 3 individu bagi membantu siasatan berhubung kes penderaan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintenden Hu Chang Hu berkata, ketiga-tiga individu itu merupakan bapa dan ibu saudara serta sepupu mangsa yang diupah RM300 sebulan untuk menjaga mangsa. Individu itu ialah R. Gunasilan, 42 tahun, K. Nagamah, 41 tahun dan G. Nisha, 21 tahun, masing-masing beralamat di Taman Seri Mahsan. Hasil siasatan mendapati mangsa telah didera berikutan terdapat kesan melecur, lebam, luka, parut dan kecederaan yang lain pada keseluruhan badan. Superintenden Chang Hu berkata mangsa kini dirawat di Hospital Tuanku Ampuan Najihah HTAN Kuala Pilah dan telah dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Jempol. Kejadian penderaan ini dipercayai bermula pada 26 Mei lepas sehingga mangsa diselamatkan oleh ibu saudaranya sebelum ibunya membuat laporan polis pada Rabu lalu jam 10.54 pagi. Bagi menyiasat kes itu, satu pasukan khas ditubuhkan bagi mengesan ketiga-tiga individu berkenaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kes atau ketiga-tiga individu itu diminta tampil bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31 Fasal 1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Pemasangan pendakap gigi terhadap anak-anak berumur 12 tahun ke bawah mengundang kepada risiko tercabut, tertelan dan masuk ke ruang pernafasan. Pakar perunding ortodontik Jabatan Pergigian Pediatrik dan Ortodontik Fakulti Pergigian Universiti Malaya UM, Profesor Madya Dr. Wan Norazrina Wan Hassan bertegas bahawa tindakan itu secara asasnya juga tidak wajar, memandangkan ia boleh mengganggu tumbesaran gigi kekal. Sebenarnya tidak tahu menjaga diri mereka lagi dan ini boleh membawa risiko kepada mereka sekiranya braces yang dipasang tercabut kerana mereka boleh tertelan atau lebih merisaukan lagi sekiranya dia termasuk dalam ruang pernafasan dan risikonya bahan-bahan ini boleh terkeluar pada permukaan braces tersebut dan anak-anak ni mungkin akan tertelan dan merisaukan, boleh merisikokan kesihatan mereka. Beliau turut bimbang dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh individu tidak bertauliah kerana ia boleh memberi kesan kesakitan, kesukaran untuk makan dan menjaga kebersihan gigi. Gigi kekal ini sebenarnya sudah ada dalam rahang kita semenjak kecil dan terletak berhampiran dengan akar gigi susu ini. Sekiranya gigi susu ini digerakkan secara tidak normal, ia boleh menyebabkan gigi kekal ini terganggu tumbesaran mereka dan kemudian anak-anak ini boleh ada masalah terhadap gigi kekal mereka bila mereka besar nanti. Jelas beliau rawatan ortodontik atau pemasangan pendakap gigi disarankan bermula pada umur 12 tahun dan ke atas dan ia diberi berdasarkan keperluan kesihatan gigi, fungsi serta keperluan psikososial pesakit. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan trend tidak sihat di media sosial semata-mata demi fashion. Baru-baru ini tular di TikTok sebuah video anak kecil yang dipasang pendakap gigi palsu. Tindakan itu pada masa sama mendapat kecaman netizen susulan tidak bersetuju dengan perlakuan tersebut. Seorang penolong pegawai pendidikan daerah Port Dickson dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan menerima suapan RM2,000 berhubung kelulusan tuntutan pengawal keselamatan di sekolah 5 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Fauzi Abdul, 46 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Muhammad Fauzi telah bersetuju menerima wang suapan RM2,000 daripada seorang individu untuk meluluskan tuntutan tugas pengawal keselamatan pada bulan Oktober 2017 di sekolah-sekolah dalam daerah Port Dickson. Kesalahan itu dilakukan di sebuah bank cawangan Lukut Port Dickson pada 16 November 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun atau denda 5 kali ganda daripada nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana yang lebih tinggi.
Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan perlu melapor diri di pejabat SPRM Port Dickson sekali sebulan iaitu pada atau sebelum 7 hari bulan. Kes akan disebut semula 30 Ogos depan. Pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya SPRM Muhammad Azri Firdaus Muhammad Ali, manakala tertuduh diwakili Peguam Datuk Hanif Hassan. Mayat seorang wanita tanpa identiti ditemui terapung di lombong berhampiran projek perumahan rakyat PPR Kampung Muhibah, Bukit Jalil. Susulan penemuan itu, 12 anggota dari Balai Bomba Bukit Jalil dan Jalan Hang Tuah dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik dimaklumkan orang awam sekitar jam 10.51 pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur dalam satu kenyataan berkata, siasatan awal mendapati mayat tersebut adalah seorang wanita dewasa dengan identitinya belum dikenal pasti. Mayat telah berjaya dibawa naik ke tebing pada jam 12.16 tengah hari dan siasatan lanjut akan dijalankan pihak polis untuk mengenal pasti identiti serta punca kematian tersebut. Terjemahan hadis Sahih Muslim dijangka siap September ini. Bertemu kembali sempena sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah, bacaan doa akhir dan awal tahun diadakan secara serentak di semua 89 masjid, 123 surau Jumaat dan 611 surau di seluruh wilayah persekutuan. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Kharizah Faisal di Masjid Wilayah Persekutuan. Silakan Nizah. Baik, terima kasih Adi Akmal di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, apa yang saya boleh kongsikan intipati pada majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijrah bersama dengan 2022 Masihi ini, boleh saya katakan dan boleh saya gambarkan sambutan pada malam ini agak meriah dengan kehadiran dijangka dalam 500 orang yang hadir pada malam ini. Dan sekitar pukul 6.55 petang tadi, majlis bermula dengan kehadiran dan ketibaan div-div jemputan dan kenamaan diikuti dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kemudian disusuli dengan keberangkatan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Raja Permaisuri Agong pada petang tadi. Kemudian majlis diteruskan dengan bacaan Yasin sempena sambutan Hari Pahlawan bagi tahun 2022. Kemudian bacaan doa akhir tahun dibacakan sebelum azan maghrib tadi. Kemudian diikuti dengan bacaan doa awal tahun dan solat maghrib serta solat sunat hajat secara berjemaah. Dan majlis diteruskan pula dengan ucapan aluan Yang Berhormat Menteri Agama Datuk Idris Ahmad. Dan sekarang ini seperti yang dapat anda lihat di belakang saya ini sedang berlangsungnya titah diraja Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian majlis ini akan pada kemuncak majlis ini akan berlangsung pengumuman tokoh Ma'al Hijrah bagi peringkat kebangsaan 1444 Hijrah dan ditutup dengan solat isyad secara berjemaah dan keberangkatan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia, keberangkatan pulang Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kita ingin kongsikan kepada anda di luar sana antara intipati yang boleh dikongsikan berkenaan dengan topik ataupun tema pada tahun ini, iaitu keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran negara kita. Dan tanpa membuang masa, kita terus sahaja bersama dengan Ketua Komunikasi Korporat JAKIM, Ustaz Zakaria Othman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik Ustaz. Antara tema kita pada tahun ini iaitu keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Jika kita kaitkan dengan isu yang tular ataupun isu yang semakin menjadi jadi, iaitu isu hina agama yang kita lihat semakin serius dalam kalangan masyarakat. Bagaimana kita mencapai tahap kemakmuran negara dalam hidup masyarakat ini, Ustaz? Ya, itu tema yang dipilih oleh pihak kerajaan, iaitu keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Seperti mana yang kita semua sedia maklum,
konsep keluarga Malaysia sudah pun diterima baik bagi kita menghadapi ataupun kita berusaha untuk keluar daripada tahun-tahun duka cita. Maksud saya ialah sepanjang tempoh kita menghadapi pandemik COVID, kita melalui proses yang begitu sukar. Jadi pihak kerajaan telah menetapkan konsep keluarga Malaysia untuk kita bangkit kembali, memerlukan semangat kebersamaan, solidariti bersama dan juga kita mengenepikan sebarang perbezaan dan sebagainya untuk kita memastikan keluarga dalam konteks keluarga kita ini masyarakat yang majmuk, untuk sama-sama kita saling hormat menghormati, kita saling kasih mengasihi, mengenepikan perbezaan pandangan dan perbezaan pendapat untuk kita mencapai kemakmuran bersama. Berbalik kepada persoalan tentang isu hina agama dan sebagainya, walaupun ialah sejak kebelakangan ini wujud individu-individu tertentu yang cuba membangkitkan sentimen, membuat provokasi dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu kita mengenengahkan konsep keluarga Malaysia ini supaya kita memahami erti kebersamaan, erti saling hormat menghormati, kerana kita hidup dalam sebuah negara yang unik, masyarakatnya yang mempunyai pelbagai kepercayaan, pelbagai kaum, pelbagai agama dan sebagainya. Maka dengan sebab itu kita mengharapkan supaya tidak timbul lagi lah isu-isu kita sama ada umat Islam sendiri menghina agamanya sendiri ataupun penganut agama lain menghina agama lain, kerana kalau kita menghayati konsep hijrah itu, Nabi Muhammad SAW membawa satu konsep membangun negara Madinah itu secara bersama tanpa mengira fahaman ideologi dan latar belakang. Ustaz, kalau kita lihat ya, setiap tahun kita menyambut tahun sambutan Ma'al Hijrah ini. Jadi bagaimana untuk kita memupuk dalam setiap diri individu itu untuk sentiasa berhijrah dan menjadi insan yang lebih baik, lebih-lebih lagi bila kita berdepan dengan isu hina agama dan sebagainya. Dalam konteks kita mengambil iktibar daripada peristiwa Hijratul Rasul dan juga para sahabat, kita melihat bagaimana kejayaan hijrah pada ketika itu adalah kerana kekuatan kepimpinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kekuatan kepimpinan Rasulullah tidak akan sempurna tanpa adanya bantuan dan juga sokongan daripada kalangan para sahabat, di kalangan ahli keluarga, di kalangan umat Islam pada ketika itu yang mempunyai kekuatan kualiti iman yang teguh dan mantap. Itu yang kita cuba nak bina dalam kelompok masyarakat di negara kita melalui penghayatan tema keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran itu. Mudah-mudahan tema yang kita pilih ini dapat dihayati dan difahami bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian itu tadi. Terima kasih. Baik, penonton, saya kira sampai di sini sahaja lintas langsung dari Masjid Wilayah Persekutuan bagi sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1444 Hijrah bersama dengan 2022 Masihi. Kita kembali ke studio bersama dengan Adi Akmal. Silakan Adi. Ya, baik, terima kasih Izzah. Kita ke laporan seterusnya. Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya UM optimis untuk menyiapkan terjemahan lengkap hadis Sahih Muslim yang pertama September depan. Kolaborasi bersama pihak industri Rimbunan Islamic Media Sdn Bhd itu akan mengeluarkan 7 jilid terjemahan dengan menggunakan bahasa Melayu moden. Menurut Ketua Projek Terjemahan Hadis Sahih Muslim, merangkap Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith UM, Profesor Madya Dr. Ishaq Sulaiman, selain umat Islam di Malaysia, terjemahan hadis Sahih Muslim itu turut dinantikan ahli akademik luar negara untuk diterjemah semula kepada bahasa ibunda masing-masing. Bila pihak akademi mewawarkan dalam media sosial, jadi saya mendapat satu feedback dan pertanyaan daripada kawan-kawan saya terutama di Indonesia serta Thailand, termasuk juga di Singapura dan Brunei pun sebenarnya, bertanyakan dah siap ke belum? Kerana dia kata sepatutnya kami pun akan menyambut sama untuk dilaras bahasakan sebab dilihat kami mempunyai satu kombinasi yang pelbagai. Bukan saja pencarah bidang hadis tetapi juga bidang agama, seperti bidang akidah, bidang syariah
yang bersama untuk mengharmonikan, mengasihkan itu terjemahan dan bersama dengan munshi, mereka pakar bahasa. Ia juga boleh dijadikan bahan bacaan golongan bukan Islam untuk memahami hadis serta kisah Nabi Muhammad. Kerjasama antara Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis dan Rimbunan Islamic Media Sdn Berhad dilancarkan siang tadi. Turut hadir menyurikan Majlis Pengarah Akademi Pengajian Islam UM, Profesor Dr. Muhammad Fauzi Hamad, Pengerusi Institut Terjemahan Buku Malaysia, Sabri Azid, serta Pengarah Urusan Rimbunan Islamic Media Sdn Berhad, Datuk Muhammad Saleh Saidin. Pada majlis sama, Datuk Muhammad Saleh turut menyerahkan dana sebanyak RM150,000 bagi memastikan proses terjemahan hadis Sahih Muslim dapat disiapkan dengan lancar mengikut garis masa yang telah ditetapkan. Sebab dan pilu menyelubungi perasaan skuad Hijrah prihatin apabila mendengar kisah perik jerih golongan asnaf dalam siri jelajah ulang tahun TV Al-Hijrah di Kuala Nerang, Kedah. Walaupun mereka hidup serba kekurangan, namun skuad Hijrah prihatin amat mengagumi semangat dan kecekalan mereka untuk meneruskan hidup tanpa meminta dan mengharapkan simpati. Dalam siri jelajah ulang tahun TV Al-Hijrah untuk hari terakhir, skuad Hijrah prihatin mengunjungi 7 buah rumah asnaf di Kuala Nerang untuk menyampaikan bantuan keperluan asas. Mereka ni semuanya mempunyai cerita-cerita yang unik kepada diri mereka sendiri tentang kepayahan mereka dan kesusahan mereka. Ada yang susah, tak ada tanah, ada rumah buruk, bela kambing, tapi mereka hidup gembira, happy kan, apa pun semua. Macam rumah terakhir yang kita pergi ni, itulah antara warna-warni ataupun kepayahan yang kita sendiri saksikanlah bila kita turun secara langsung terus ke padang untuk kita sampaikan barangan sumbangan ni lah. Tambah beliau, kolaborasi antara TV Al-Hijrah, TDC Holdings Sdn Berhad, Ummah Care Malaysia dan Malaysian Relief Agency MRA menjadikan program ini mencapai sasarannya, di mana setakat ini Hijrah Prihatin telah menyantuni sekitar 10,000 orang sejak ia bermula. Sepanjang 3 hari siri jelajah ulang tahun TV Al-Hijrah, pelbagai program telah diatur, antaranya gotong royong bersama penduduk kampung Kuala Pai, ibadah korban TV Al-Hijrah dan TDC, selain rakaman program Murabbi di Masjid Ar-Rayyan dengan penampilan Ustaz Azhar Ghazali dan Syekh Nazrul Abdul Nasir. Skrin LED tumbang, mangsa kritikal. Bertemu kembali, 16 penumpang bas terbunuh selepas kenderaan yang mereka naiki terbabas sebelum terjunam ke dalam gaung. Kejadian berlaku di Esteli yang terletak di utara Nicaragua. 13 daripada mangsa maut merupakan migran warga Venezuela. Bas itu dilapor dipandu laju dan bertembung dengan 2 kenderaan lain. Ekoran pelanggaran itu, pemandu bas dilapor hilang kawalan sebelum terbabas dan menjunam ke dalam gaung di lebuh raya Pan America, wilayah Esteli. Selain mangsa maut, 47 lagi dilaporkan cedera. Pihak berkuasa menyifatkan kemalangan ini sebagai satu tragedi. Pemandu itu kini ditahan polis untuk siasatan lanjut. Difahamkan, migran berkenaan dalam perjalanan ke Amerika Syarikat merentasi Nicaragua, negara yang terletak di Amerika Tengah, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut PBB, 6 juta rakyat Venezuela meninggalkan negara itu sejak 2017 selepas mengalami krisis ekonomi dan kemanusiaan, dan ia diburukkan lagi dengan sekatan Amerika. Sementara itu, di Syria, 17 terkorban selepas wilayah Suwaida yang terletak di bahagian selatan berlaku pertempuran antara penduduk bersenjata dengan kumpulan yang ada kaitan dengan kerajaan. Dalam insiden itu, lebih 40 orang cedera termasuk orang awam. Sebelum ini, Suwaida tidak terdedah kepada konflik berdarah yang melanda seluruh negara itu sejak 2011. Namun terkena tempias berdarah, ekoran tunjuk perasaan kemelisitan ekonomi di wilayah berkenaan. Ketegangan meningkat pada Isnin lalu selepas 2 penduduk bersenjata diculik.
Sebelum ini, penduduk kecewa dengan kumpulan yang disokong kerajaan yang melakukan penahanan sewenang-wenangnya sekatan jalan raya secara tiba-tiba dan penculikan bagi mendapatkan wang tebusan. Bagaimanapun, pertempuran semakin reda dan rundingan sedang dijalankan. Skrin gergasi LED tiba-tiba jatuh dan menimpa dua penari kumpulan terkenal Hong Kong, Mira, dan menyebabkan salah seorangnya kritikal. Kejadian itu berlaku ketika mangsa mengiringi tarian kumpulan berkenaan yang membuat persembahan di Coliseum Hong Kong. Video insiden yang juga tular di media sosial menunjukkan kumpulan Mira sedang membuat persembahan sekitar jam 10 malam waktu tempatan bersama penarinya sebelum skrin besar itu secara tiba-tiba jatuh. Ia kemudian menghempap dua penari yang menyebabkan salah seorang daripadanya mengalami kecederaan teruk di leher. Sejurus kejadian, pengurus kumpulan Mira, Fa Wong, memohon maaf dan meminta penonton untuk meninggalkan konsert. Konsert jelajah yang bermula 25 Julai itu sepatutnya berlangsung sehingga 6 Ogos, namun terpaksa ditangguhkan ekoran insiden berkenaan. Kejadian itu turut mendapat perhatian kerajaannya yang memerintahkan agar struktur pentas di Coliseum yang berprestij itu disahkan benar-benar selamat sebelum digunakan. Mira kini menjadi kumpulan pop Cantonese paling popular di Hong Kong. Inventori minyak sawit tinggi, Malaysia sedia bantu Indonesia. Malaysia sedia membantu Indonesia dalam menangani inventori minyak sawitnya yang tinggi. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata, satu jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan bagi membantu Indonesia yang juga pengeluar minyak sawit terbesar dunia dalam mengurangkan stoknya. Tambah Datuk Zuraida, usaha ini antara bantuan yang boleh disalurkan Malaysia selaku ahli Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Media sebelum ini melaporkan ekspor minyak sawit Indonesia tidak kembali ke paras biasa walaupun larangan ekspornya ditarik balik pada 23 Mei. Ini kerana syarikat dikendaki menunjukkan bukti jualan domestik masing-masing sebelum boleh mendapatkan permit ekspor mereka dan ia disifatkan sebagai langkah yang membawa kepada peningkatan stok dan seterusnya kejatuhan harga. Harga minyak sawit mula turun dengan ketara selepas Indonesia menarik balik larangan selama 3 minggu diikuti dengan pengecualian levi ekspor negara untuk semua produk minyak sawit dari 15 Julai hingga 31 Ogos 2022. Sementara itu, mengulas mengenai perkembangan industri sawit di Malaysia, aktiviti penuaian buah tandan segar dalam industri sawit negara masih lagi terjejas akibat kemasukan pekerja asing yang perlahan dan belum pulih sepenuhnya walaupun sempadan negara telah dibuka pada 1 April 2022. Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Ravi Mutayah berkata, keadaan tersebut tidak seharusnya berlanjutan. Malah kerajaan sentiasa menggalakkan pemain industri termasuk pekebun kecil menggunakan jentera agar tahap penggunaannya dapat dipertingkatkan selain mampu meningkatkan produktiviti dan pendapatan industri kelapa sawit. Beliau berkata pelbagai usaha telah dilakukan untuk menggalakkan penggunaan mekanisasi dalam sektor peladangan yang dijangka akan memberi impak terhadap kebergantungan kepada pekerja asing. Sektor peladangan sawit di negara ini mencatatkan kerugian mencecah hampir 10 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Mei lepas apabila sejumlah 75.2 juta kelapa sawit tidak dapat dituai atau dikutip susulan kekurangan tenaga kerja asing. Bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sektor peladangan tersebut mengalami kekurangan pekerja asing kira-kira 54,000 orang apabila 53% daripadanya untuk kategori kerja penuaian dan pemungutan buah tandan segar. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Arika Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.